Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Saiful Asra bin Muhammad, nombor metrik 284-115 bersama rakan-rakan saya Cik Siti Zailatul Azira binti Abdullah, nombor metrik 284-120, Puan Fariah binti Ahmad 283731, dan Cik Amsyah Watini anak perempuan Subramanian, nombor metrik 283-791. Kami ingin buat pembentangan tugasan kumpulan kami SCCG 3123 Komunikasi Perundingan buat pensyarah yang kami kasihi yang berusaha Dr. Syarina binti Samsudin. Pengenalan soalan 1. Latar belakang perundingan yang diaturkan oleh Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Cabaran yang dihadapi akibat perbezaan budaya dan bahasa dalam persekitaran perundingan. Peranan Malaysia dalam perundingan tersebut dan mengapa komunikasi lintas budaya amat penting. Strategi komunikasi dalam perundingan lintas budaya, pengalaman sebagai ahli delegasi Malaysia. 1. Perbezaan bahasa dan dialek. Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda dan kekangan dalam menyampaikan menyisih yang jelas. Kesalahfahaman yang berlaku akibat perbezaan dialek dan penggunaan istilah. 2. Bahasa badan dan isyarat non-verbal. Perbezaan dalam tafsiran isyarat tubuh antara budaya Asia dan budaya Barat. Contoh kesilapan yang sering berlaku seperti cara pandangan mata atau gerak tubuh yang salah ditafsirkan. 3. Persepsi dan niat. Bagaimana niat baik boleh disalah anggap kerana kekurangan kepekaan terhadap norma budaya orang lain. Perbezaan dalam gaya komunikasi yang langsung direct dan tidak langsung indirect. Strategi komunikasi yang digunakan. Adaptasi bahasa dan dialek. 1. Langkah-langkah yang diambil untuk meniru atau menyesuaikan cara percakapan dan penggunaan istilah dengan lebih berkesan. Menggunakan pendekatan jelas dan ringkas untuk memastikan mesej tidak terganggu oleh perbezaan bahasa. 2. Pemahaman bahasa badan. Mengambil bahasa badan delegasi dari negara lain dan belajar untuk memahami cara komunikasi mereka. Menyesuaikan bahasa badan sendiri untuk mengelakkan salah tafsir. Contohnya mengurangkan gerak isyarat tubuh berlebihan. 3. Kepelbagaian gaya komunikasi. Menggunakan pendekatan yang fleksibel. Gabungan antara komunikasi langsung atau tidak langsung bergantung kepada budaya lawan perundingan. Fokus kepada komunikasi berasaskan empati dengan lebih banyak pertanyaan soalan terbuka untuk memastikan pemahaman yang tepat. Sekian pendangan daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh Cik Zailatul Azira. Strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Sebelumnya, terima kasih pada Encik Saiful. Saya akan sambung slide yang seterusnya lah, iaitu mengenai kesan dan impak aspek budaya dalam hasil perundingan. Okey, untuk kesan dan impak berdasarkan aspek budaya dalam hasil perundingan ini, yang pertama adalah meningkatkan kesefahaman dan kerjasama. Di mana apabila budaya komunikasi dipahami dengan baik, maka keputusan perundingan lebih mudah dicapai kerana tidak berlakunya kesalahfahaman. Malahan perundingan yang lebih efisien dan produktif akibat daripada pihak yang terlibat merasa lebih selesa dan dihormati. Okay, untuk kesan yang kedua pula ialah membina hubungan diplomatik yang kukuh, di mana komunikasi lintas budaya yang baik meningkatkan kepercayaan dan hormat antara delegasi yang membantu dalam mencapai keputusan jangka panjang yang positif. Seterusnya, kesan dan impak yang ketiga ialah
sebagai salah satu seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang mewakili negara kita Malaysia. So bagi penutup untuk soalan ini iaitu yang pertama, pengalaman pribadi dalam mengatasi cabaran lintas budaya. Keduanya, kepentingan komunikasi lintas budaya dalam dunia perundingan global yang semakin luas dan kompleks, serta penting sekali lah sarana kepada ahli perundingan untuk masa depan bagi memupuk kemahiran ini untuk mencapai kejayaan dalam perundingan antarabangsa. Itu sahaja untuk soalan nombor 1. Seterusnya saya akan membentangkan untuk persoalan nombor 2, iaitu mengenai untuk persoalan yang kedua ini mengenai strategi komunikasi yang paling sesuai berserta justifikasi untuk hujah bagi mengurangkan perbezaan budaya. So untuk bagi soalan yang kedua ini, pengenalannya ialah di mana latar belakang perundingan antarabangsa di bawah Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Yang keduanya, cabaran yang dihadapi akibat perbezaan budaya dan bahasa antara delegasi dari negara yang berbeza. Ketiga, memfokuskan pada kepentingan komunikasi lintas budaya untuk mencapai keputusan perundingan yang positif. Maka untuk strategi komunikasi dalam mengatasi perbezaan dalam perundingan antarabangsa, yang pertama ialah adaptasi bahasa dan penggunaan gaya bahasa yang ringkas. Huraiannya, mengadaptasi cara bercakap. Seterusnya untuk justifikasi pula, iaitu di mana dengan meniru dialek ataupun cara berbahasa delegasi dari negara lain di mana yang bahasa ibundanya bukan bahasa Inggeris, boleh kita mengelakkan salah tafsir dalam penyampaian mesej, di mana penggunaan bahasa yang ringkas juga dapat mengurangkan risiko salah faham teknikal ataupun jargon yang tidak difahami oleh semua. Contoh praktikal yang boleh kita nampak di sini di mana mengelakkan penggunaan bahasa teknikal ataupun istilah tempatan dan lebih menumpukan kepada komunikasi yang lebih jelas dan secara langsung lah. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Fariah binti Ahmad yang memegang nombor matrik 283731. Dengan ini beliau akan menyampaikan strategi kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya lah. Sekian, terima kasih daripada saya. Siti Zulatul Jira binti Abdullah memegang nombor matrik 2841. Strategi kedua, pemahaman dan penyelesaian bahasa badan. Huraian, memerhatikan dan menyesuaikan bahasa badan dengan cara yang sesuai mengikut norma budaya delegasi lain. Justifikasi, isyarat tubuh seperti pandangan mata, senyuman atau postur badan boleh ditafsirkan secara berbeza mengikut budaya. Dengan memahami bagaimana bahasa badan mereka berfungsi, salah faham dapat dielakkan, terutamanya dalam perundingan yang memerlukan kerahsiaan dan saling memahami. Contoh praktikal, menyesuaikan isyarat tubuh yang lebih neutral seperti tidak menunjuk dengan jari atau memastikan sentuhan mata yang sewajarnya ketika berbicara dengan delegasi dari budaya barat. Strategi ketiga, komunikasi berasaskan empati dan mendengar aktif. Huraian, memberi fokus kepada mendengar dengan teliti tanpa memotong perbualan dan menunjukkan empati terhadap pandangan atau pendirian delegasi lain. Justifikasi, mendengar secara aktif dan memberi perhatian kepada emosi atau pendirian pihak lain membantu membina hubungan yang lebih baik. Ini juga memastikan bahawa mesej yang disampaikan oleh pihak lain diterima dengan betul tanpa prejudis. Contoh praktikal, mengulangi apa yang dipahami untuk mengesahkan. Contohnya, jika saya tidak salah faham, maksud anda ialah, ini membantu mengelakkan salah faham dan menunjukkan bahawa anda serius ingin memahami pendirian pihak lain. Strategi keempat, penggunaan diplomasi dalam komunikasi tidak langsung.
langsung. Huraian. Mengambil pendekatan tidak langsung, indirect, dalam menyampaikan pendapat yang mungkin konvensional atau sensitif, sesuai dengan amalan diplomasi antarabangsa. Justifikasi. Dalam beberapa budaya, pendekatan langsung dianggap kurang sopan atau menyinggung. Oleh itu, komunikasi yang lebih berhati-hati dan menggunakan cara tidak langsung boleh mengurangkan ketegangan dan memastikan rundingan berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik terbuka. Contoh praktikal. Daripada menyatakan ketidaksetujuan secara terus, frasa seperti "saya faham pandangan anda, namun mungkin anda pendekatan lain yang boleh dipertimbangkan" boleh digunakan untuk menunjukkan rasa hormat sambil membuka ruang perbincangan lebih lanjut. Seterusnya, nama saya Amsyah Watini adalah perempuan Subramania. Nombor matriks saya 283719. Seterusnya dengan kesan strategi komunikasi terhadap perundingan. Nombor 1, pengurangan kesalahfahaman. Strategi ini dapat memastikan mesej yang disampaikan lebih mudah difahami oleh delegasi. Seterusnya, menggunakan kesalahfahaman akibat perbezaan budaya. Keduanya, peningkatan kefahaman bersama, iaitu komunikasi lintas budaya yang berjaya membantu meningkatkan rasa percaya dan hormat antara pihak perundingan yang seharusnya memberi kesan positif kepada keputusan perundingan, yang akhirnya membina hubungan jangka panjang dengan mengandap pasti kepada budaya dan gaya komunikasi pihak lain. Hubungan yang terjalin tidak hanya berdasarkan perundingan semasa, tetapi boleh memberi kesan positif dalam hubungan masa hadapan. Penutup soalan 2, menekankan semula kepentingan komunikasi lintas budaya dalam perundingan antarabangsa. Selain itu, peranan adaptasi, empati dan kepekaan budaya dalam memastikan perundingan berjalan lancar dan mencapai hasil yang positif, yang akhirnya cadangan supaya boleh banyak latihan lintas budaya diadakan untuk ahli perundingan antarabangsa pada masa hadapan. Sekian, terima kasih doktor. Itu sahaja daripada ahli kumpulan saya, iaitu Saiful Ashraf bin Muhammad, Siti Zailatul Azira binti Abdullah, Faria binti Hamad, dan akhir sekali saya Amsyah Watini anak perempuan Subramaniam.